Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan kasih sayangnya masih lagi kita semua dikurniakan kesihatan yang baik untuk kita terus mentaati perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita semua akan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita akan sambung lagi bacaan kitab Wasailul Wusul ila Syamailir Rasul. Hadis-hadis yang akan dibacakan pada malam ini adalah yang berkait dengan salat ataupun ibadah baginda sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله تعالى أنه سأل عائشة رضي الله تعالى عنها كيف كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان، فقالت ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 لا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 3. Diriwayatkan daripada Abu Salamah bin Abdurrahman rahmatullahi alaih bahawa beliau telah bertanya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimanakah keadaan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam bulan Ramadan. Maksud salat di sini yakni salat yang baginda kerjakan selepas bangun daripada tidur malam. Ini berapa rakaat yang baginda salat. Kalau sebelum ni yang kita baca, baginda sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan salat 13 rakaat di tengah malam. Itu di luar Ramadan. Dalam bulan Ramadan berapa banyak rakaat yang dikerjakan oleh baginda? Maka beliau menjawab, tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menambah bilangan salat, bilangan rakaat di dalam Ramadan dan tidak juga di lainnya Ramadan. Maksudnya dalam bulan Ramadan ke bukan Ramadan ke, Nabi tidak tambah lebih daripada 11 rakaat. Lebih daripada 11 rakaat. Yakni salat yang dilakukan selepas daripada tidur. Ini yang ulama kita dalam mazhab Syafi'i takwilkan lah. Jadi dia tidak menafikan salat tarawih itu 20 rakaat. Sebab tarawih dibuat sebelum tidur. Baginda sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat. Daripada sebelah tu Nabi buat macam mana? Nabi salat 4 rakaat.
Di sini zahir hadis ini menunjukkan baginda solat 4 rakaat tu 1 salam. Tapi boleh juga dimaksudkan dengan 4 rakaat di sini adalah bilangan secara genap 4 rakaat. Sebabnya kalau dalam mazhab kita solat malam ni afdalnya 2 rakaat 2 rakaat. Yakni setiap 2 rakaat beri salam. Itu yang afdal. Dan daripada riwayat-riwayat yang lain pun menunjukkan bahawa maksud 4 rakaat di sini ialah dengan 2 salam. Yakni 4 rakaat. Janganlah kamu tanya tentang cantiknya dan panjangnya solat baginda itu, rakaat yang dikerjakan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak payah tanyalah. Memang sangat-sangat cantik. Dan juga panjang solat Nabi pun panjang daripada solat biasa. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat 4 rakaat lagi. Sama juga. Nabi semayang 4 rakaat lagi, 2 salam. Janganlah kamu tanya tentang cantiknya dan panjangnya. Summa yusalli salasan. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam solat 3 rakaat. Jadi solat 3 rakaat ni dia tak sebut pula. Sayyidatina Aisyah tak sebut ini panjang cantik tak. Disebut 3 rakaat je. Maka kata ulama, 3 rakaat yang terakhir ni Nabi buat dengan tidak panjang, ringan. Maksudnya lebih pendek daripada 8 rakaat sebelumnya. Minggu lepas kita dah baca dah riwayat yang sebut Nabi SAW mulakan solat malam. Ini selepas daripada tidur, Nabi akan mulakan solat dengan 2 rakaat yang ringan. Maksud ringan ni bukan dia ambil hak rukun saja. Maksud ringan itu qiyam baginda sallallahu alaihi wasallam tidak panjang. Berdiri Nabi ketika baca Fatihah dan surah itu tidak panjang. Nabi mula dengan 2 rakaat yang ringan. Kemudian baginda akan solat 2 rakaat yang panjang. Riwayat yang sebelum ni sebut panjang. Maksudnya panjang lah tu. Kemudian yang berikutnya Nabi pendekkan sedikit. Yang berikut lagi Nabi pendekkan sedikit. Ini tu cara untuk kita kerjakan solat malam. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, qultu ya Rasulullah atanamu qabla an tutira. Faqala ya Aisyah inna aynaya tanamani wala yanamu qalbi. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, beliau tanya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, saya bertanya, wahai Rasulullah, adakah tuan tidur sebelum melakukan salat witir? Adakah tuan tidur sebelum melakukan solat witir? Yang ni Nabi solat 11 rakaat ni lepas daripada tidur. Jadi isteri dia tanya, Rasulullah solat witir lepas tidur ke? Sebabnya Nabi SAW perintahkan sahabat, siapa yang mampu untuk bangun malam, maka hendaklah dia lewatkan witir itu sehingga ke akhir malam. Lepas bangun tidur baru buat. Kalau siapa yang tak mampu untuk bangun malam, tak yakin dia boleh bangun, maka solat witir dia sebelum tidur. Tapi untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Sayyidatina Aisyah tanya, maka baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai Aisyah, sesungguhnya kedua mataku tidur tetapi hatiku tidak tidur. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam zahirnya nampak tidur,
tapi hati baginda tetap berjaga. Sebab tu Nabi SAW solat witir selepas tidur. Maksud pertanyaan Sayyidatina Aisyah ni, tak takut ke terlepas waktu? Maksudnya tak terjaga, kan tidur nanti tak terjaga nak solat witir. Nabi kata, aku tidur tak macam orang lain tidur. Aku tidur, mata je pejam, mata je tidur, tapi hati tidak tidur, sentiasa berjaga. Sebab tu baginda SAW solat witir selepas daripada tidur. Jadi untuk orang yang tak mampu untuk, ataupun dia tak yakin yang dia boleh bangun selepas daripada tidur, kalau dia tidur ni nak bangun tak tahu, payah pun campur, ataupun memang biasanya tak terjaga, maka untuk je solat witir sebelum tidur. Kalau kita duduk di masjid ni, mudahlah. Pas sembahyang isyak tu, sembahyang sunat ba'diyah 2 rakaat, sembahyang witir selalu sebelum balik rumah. Nak sembahyang sebelum tidur, tapi bila dah balik rumah payah juga. Jadi sementara ada suasana di masjid tu, sembahyang dulu. Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Malas sangat tu. Dan solat sunat witir ni antara sunat yang muakkadah. Sebabnya ada mazhab yang kata wajib witir ni. Mazhab Hanafi wajib witir. Wajib witir. Sebab ada hadis Nabi kata al-witru wajibun ala kulli muslimin. Wajib. Tapi mazhab kita berdasarkan hadis-hadis yang lain, pertimbangannya hukum dia sunat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli minal laili 11 rak'atan yutiru minha biwahidatin fa idza faragha minha ittaja'a ala shiqqihi al-aymani. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat di waktu malam 11 rakaat. Baginda salat malam 11 rakaat. Dan baginda melakukan witir daripada 11 itu 1 rakaat. 1 rakaat. Kalau ikut zahir hadis ni 11 rakaat tu 10 rakaat bukan witir, witir saja. Witir hak akhir sekali Nabi buat hak 11 tu. Hak 11 tu baru witir. Tapi ada ulama sebut 11 rakaat maksudnya witir dengan 1 rakaat tu, yakni Nabi buat ganjil akhir sekali 1 rakaat. Sebabnya solat witir ni kita boleh buat dengan cara wasal. Yang ni kita buat 11 rakaat, buat 11 rakaat straight. Kalau contoh satu orang nak buat 3 rakaat, dia buat 3 rakaat straight, 1 salam. Boleh. Dan juga boleh kita nak buat secara fasal, yakni dipisahkan 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 1 rakaat. Boleh. Jadi kata ulama, maksud 1 rakaat ni 1 rakaat yang diasingkan. 10 rakaat tu mungkin Nabi buat secara terus, kemudian 1 rakaat Nabi ganjilkan dia. Kemudian apabila baginda sallallahu alaihi wasallam selesai daripada solat tersebut, baginda berbaring mengiring ke kanan. Yang ni baginda berbaring atas rusuk kanan baginda. Maka kata ulama dalam mazhab Syafi'i, antara yang sunnah juga selepas kita salat akhir malam, sementara nak tunggu subuh tu, kita berbaring mengiring menghadap kiblat.
mengiring menghadap kiblat. Ini sebelum subuh. Nanti ada riwayat lepas sembahyang sunat subuh pun ada juga Nabi SAW mengiring atas rusuk kanan menghadap kiblat sementara nak tunggu iqamat solat subuh. Itu tempat kita jarang ditengok tu. Ada buat tu penuh masjid. Pakat mengiring belaka lepas sembahyang sunat subuh, mengiring belaka. Dan itu sunnah. Sunnah. Maksudnya dalam mazhab Syafi'i kita kata itu sunnah. Disunatkan satu orang tu lepas solat sunat qabliyah subuh dia mengiring menghadap kiblat. Guna rusuk kanan. Khair. Kalau tak nak mengiring, maka dia pindah tempat ke. Tujuan dia supaya tidak di kebiasaannya, tujuan disunatkan itu untuk beza sembahyang sunat qabliyah subuh dengan sembahyang subuh. Kalau lepas sembahyang sunat qabliyah subuh terus sembahyang subuh, dibimbangi ada orang yang salah faham. Ingat itu semua sembahyang sunat belaka. Itu antara alasannya lah. Jadi disunatkan kita buat beza. Ni sembahyang sunat, lepas sembahyang sunat kita pun tukar tempat. Maknanya selesai dah sembahyang sunat tu. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli min al-laili 9 raka'atin ay fi ba'd al-awqati. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha juga katanya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat di waktu malam 9 rakaat, yakni pada sesetengah waktu. Mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang biasa Nabi buat 13, 11. Tapi ada juga Nabi buat kurang daripada itu. Ada juga Nabi buat kurang daripada itu. Wa an Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhuma annahu shalla ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam min al-laili qala falamma dakhala fi as-salati qala Allahu akbar dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal 'azamati qala thumma qara'a al-baqarata thumma raka'a fa kana ruku'uhu nahwan min qiyamihi wa kana yaqulu subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim thumma rafa'a ra'sahu fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi wa kana yaqulu li rabbiyal hamdu thumma sajada. Diriwayatkan daripada Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhuma bahawa beliau telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu malam. Salat malam ni salat sunat. Zahirnya salat malam ni tidak disunatkan berjemaah. Tetapi ada zaman Nabi sahabat salat dengan Nabi. Walaupun salat itu tidak disunatkan berjemaah, tapi berlaku juga zaman Nabi ada sahabat yang salat berjemaah dengan Nabi, salat sunat. Sebab tu dalam mazhab kita salat sunat yang tidak disunatkan berjemaah, contohnya salat hajat dan sebagainya, walaupun tidak disunatkan berjemaah, sekiranya dibuat secara berjemaah tidak dihukumkan makruh. Tidak dihukumkan makruh. Cumanya afdal salat secara sendirian. Tapi kalau buat berjemaah itu bukan satu yang makruh dan tidak bercanggah dengan syariat. Tak bercanggah. Bukanlah kesalahan. Mana ada orang buat berjemaah. Ini tersebut dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Jadi ini sahabat Sayyidina Hudzaifah bin al-Yaman salat dengan Nabi di waktu malam.
Sembahyang apa ni? Sembahyang sunat lah. Sunat tahajud ataupun sunat pada solat sunat waktu malam ni, dia masuk dalam kategori sunat mutlak. Masuk dalam kategori sunat mutlak. Contoh solat tahajud, dia bukan nama satu solat khusus. Solat tahajud ni apa-apa solat yang kita buat selepas bangun tidur, maka dia jadi tahajud. Apa-apa solat yang kita buat selepas kita bangun tidur, jadi solat tahajud. Syarat dia sebelum subuh lah. Kalau dah masuk waktu subuh, dia tak jadi tahajud pula. Contohnya satu orang lepas bangun tidur, dia buat solat witir sahaja, maka witir pun dapat, tahajud pun dapat. Cuma untuk pastikan pahala tu, di situ ada khilaf di kalangan ulama. Sebahagian ulama kata kalau tak niat tak dapat. Sebahagian ulama kata tak niat pun dapat juga, sebab dia memang auto jadi. Macam tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, satu orang masuk ke dalam masjid, dia solat apa pun, maka sudah cukup untuk jadi tahiyatul masjid. Masuk masjid, solat 2 rakaat qabliyah, maka tertunailah tahiyatul masjid itu. Cuma adakah pahala tahiyatul masjid itu diperolehi ataupun tidak? Di situ ada khilaf ulama. Satu orang kalau dia solat qabliyah, dia niat sekali dengan tahiyatul masjid, sahaja aku sunat qabliyah, Isya dan tahiyatul masjid, dapat pahala dua-dua. Sebahagian ulama kata kalau tak niat tak dapat, hak niat je boleh. Pulang nak pegang mana-mana. Sama juga solat tahajud pun. Dia solat waktu malam, dia niat witir dan tahajud, confirm dapatlah pahala tu. Yang tak confirmnya kalau tak niat, situ ada khilaf. Siapa niat tak ada khilaf. Maka yang terbaiknya niatlah. Tak. Kalau terlupa, kadang-kadang jarang-jarang terlupa, insya-Allah Allah terima, dapat pahala. Khair. Kata beliau, maka apabila baginda sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam solat, yakni baginda mula solat, baginda sallallahu alaihi wasallam membaca Allahu akbaru dzul malakuti wal jabaruti wal kibriyai wal azamati. Ini kira doa iftitah ni, versi lain. Yang dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, yang afdalnya hak kita biasa baca tu. Walaupun dari segi yang lebih baik lagi, mana-mana riwayat yang sebut tentang Nabi SAW baca doa iftitah, kita baca belaka, itu lagi bagus. Semua versi-versi yang ada, kita kalau ingat boleh baca untuk doa iftitah. Dia tidak terhad satu. Hak kita baca tu sebenarnya ada dua tu. Yang kita biasa baca Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, ini satu. Wajah tu ni riwayat lain dah. Jadi dua versi ada situ, digabungkan. Jadi Nabi SAW baca ni Allahu akbaru, Allah zat yang maha besar, dzul malakuti, pemilik segala kerajaan dan kemuliaan, wal jabaruti, pemilik segala kuasa, wal kibriyai, pemilik segala kekuatan, kebesaran, wal azamati, dan keagungan. Poin dia ialah puji Allah Subhanahu wa taala. Kata Sayyidina Huzaifah, kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam baca surah Al-Baqarah. Sembahyang malam baca Baqarah. Surah Al-Baqarah 2 juzuk setengah. Maksudnya juzuk 1, juzuk 2, juzuk 3 separuh. 2 juzuk setengah. Nabi baca surah Al-Baqarah. Kemudian baginda rukuk. Dan adalah rukuk baginda hampir sama dengan qiyam baginda. Maksudnya kadar panjang rukuk itu hampir dengan kadar panjang bacaan Baqarah tadi.
Ha. Kalau saya lah baca Baqarah sejam juga baru habis. Ha. Kalau orang macam saya, kalau kita ngapal ni, biasanya satu juzuk 30 minit kita baca. Paling laju pun 25 lah. Kalau saya lah, orang lain saya tak tahu. Lidah dia jenis boleh pusing-pusing banyak, mungkin dia boleh laju lagi. Saya tak boleh. Kita laju lagi habis terbabas. 30 minit. Kalau 2 juzuk 1 jam, tambah lagi 1 jam suku, sejam suku. Jadi Nabi, itu bacaan saya. Bacaan Nabi wallahu alam lebih baik daripada yang kita baca. Jadi kan andai katalah 1 jam Baqarah, Nabi rukuk pun kat sejam juga. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal azimi, subhana rabbiyal azimi. Sepanjang rukuk tu Nabi baca tasbih ni. Bukan Nabi baca 2 kali je, sepanjang rukuk tu. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya, i'tidal. Dan adalah i'tidal baginda hampir sama kadar panjangnya dengan rukuk. Hampir samalah. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca li rabbiyal hamdu, li rabbiyal hamdu. Segala pujian hanya milik Tuhan aku. Segala pujian hanya milik Tuhanku. Tapi ini bacaan i'tidal, zikir i'tidal yang tidak dipilih dalam mazhab kita. Sebab ada riwayat-riwayat yang lain Nabi ajar sahabat, bila i'tidal baca sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu. Ada riwayat yang tu. Jadi dalam mazhab kita pilih riwayat yang tu. Kemudian sajada, thumma sajada, kemudian baginda sujud. Fakana sujuduhu nahwan min qiyamih. Dan adalah sujud baginda sallallahu alaihi wasallam hampir dengan qiyam baginda tadi. Sujud pun dekat-dekat nak sejam juga. Maknanya kalau situ habis berapa jam baru sujud pertama. Daripada qiyam 1 jam, rukuk hampir 1 jam, i'tidal lagi, kemudian sujud 1 jam. Masya-Allah. Kalau kita kira logik lah, kalau kita kira logik, kau dan ke semayang kau berapa mula? Kalau kata lepas solat isyak tu semayang selalu, mungkin lah. Tapi ni tidur dulu, bangun tengah malam. Tengah malam nak pergi subuh ada berapa jam je. Itu ikut logik kita. Tapi untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kata ulama, ini antara kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada baginda dan juga sahabat-sahabat. Allah panjangkan masa ni, bagi cukup masa. Kita hari ni tak cukup. Nak baca Quran 1 juz, 2 juz, makan masa panjang. Tak boleh buat nak buat benda lain tak ada. Tapi untuk sahabat ni, untuk Nabi, kita dengar dalam riwayat ada yang sahabat salat khatamkan seluruh Al-Quran dalam 1 rakaat salat sepanjang malam. Kalau kita bacalah, kalau saya pernah saya buat khatam 30 juzuk 1 hari. Kita mula lepas subuh, berhenti rehat sekejap sarapan, sambung lagi, berhenti rehat untuk zuhur lebih kurang 1 jam, sambung lagi, lepas asar, azan isyak baru habis. Masa kita belajar tahfiz dulu, sebelum ambil ujian akhir tu, ustaz suruh baca, esok awak baca 30 juzuk sehari. Tak tengok Quran lah, start daripada lepas subuh.
mula lepas subuh, habis azan isyak pun habis. Tapi riwayat sahabat solat sepanjang malam 1 rakaat khatam seluruh Quran. Zahirnya bacaan sahabat lebih baik daripada bacaan kita. Sebab mereka ni direct daripada Nabi, ambil daripada Nabi tu. Orang Arab lagi. Dia cuma boleh habis. Tu keberkatan masa tu Allah bagi pada mereka. Boleh habis. Khair. Wa kana yaqulu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ni sepanjang sujud Nabi baca tasbih ni. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian baginda mengangkat kepalanya. Fa kana ma bainas sajdataini nahwan minas sujudi. Maka adalah kadar masa duduk di antara dua sujud hampir sama dengan kadar masa sujud. Dan adalah baginda sallallahu alaihi wasallam yaqulu membaca rabbighfirli, rabbighfirli. Sepanjang duduk antara dua sujud tu Nabi baca ni rabbighfirli, rabbighfirli, wahai Tuhanku ampunilah aku, ampunilah aku. Hatta qara'a al-Baqarata wa ala Imrana wan Nisaa wal Maidata awil An'ami, ay annahu shalla 4 raka'atin qara'a fil ula al-Baqarata wa fil thaniyati ala Imrana wa fil thalithati an-Nisaa wa fil rabi'ati al-Maidata awil An'ama wasyakku fihima min Syu'bata rawi hadzal hadits. Sehinggalah baginda sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah An-Nisa, surah Al-Maidah ataupun surah Al-An'am. Yakni baginda sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat malam tu. Baginda membaca dalam rakaat yang pertama surah Baqarah 2 juzuk setengah. Dan baginda membaca dalam rakaat yang kedua surah Ali Imran. Surah Ali Imran ni 1 juzuk setengah, lebih kurang hampir 2 juzuk surah Ali Imran. Dan di dalam rakaat yang ketiga baginda membaca surah An-Nisa. Surah An-Nisa 1 juzuk setengah. Dan baginda membaca di dalam rakaat yang keempat surah Al-Maidah. Ini 1 juzuk. Ataupun surah Al-An'am pun lebih kurang sama. Ada syak daripada perawi. Maksudnya rakaat keempat ni Nabi baca surah Al-Maidah ke surah Al-An'am. Jadi kalau kita kira tu berapa juz tu? Kalau surah Al-Baqarah sampai Al-Maidah kan, habis surah Al-Maidah juzuk 7. Suku juzuk 7. Maknanya 6 juzuk lebih baginda baca. Kalau ikut helaian Quran resam Osmani yang kita pakai sekarang, dia ada lebih kurang 63 helai untuk habiskan berapa surah ni? 4 surah ni. 4 surah 63 helai, bersamaan 6 juzuk 3 helai. Nabi baca dalam solat 4 rakaat. Kemudian tak dinyatakan pukul berapa habis. Allahu Akbar. Jadi ini sifat solat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka berdasarkan hadis ini, kalau kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam solat panjang. Solat panjang. Kalau tengok dalam hadis ini, yang paling panjang sekali ialah qiyam. Dalam mazhab kita pun, dalam mazhab Syafi'i, afdalnya qiyam panjang untuk solat sunat. Untuk solat sunat. Adapun solat berjemaah fardu, maka di situ ada pertimbangan. Ada pertimbangan. Maksudnya imam dia kena tahu siapa yang ada belakang dia.
ada orang yang lemah ke, ada orang yang sakit dan sebagainya. Jadi pertimbangan untuk solat fardu, imam dia tak boleh panjang lebih daripada biasa, melainkan dia tahu makmum hak mari ni semua redha belaka, tak ada masalah, maka tak ada masalah lah. Tapi kalau lah tempat kita ni, tempat kita solat ni adalah tempat orang singgah solat juga, ada orang lain yang mari singgah, dia bukan orang tempat ni, bukan orang kawasan ni, dia betulan lalu masuk waktu mari singgah sembahyang sini, maka ketika itu imam tidak boleh lebihkan daripada kadar yang biasa. Hatta nak lebihkan tasbih dalam rukuk ke sujud ke pun tak boleh, makruh hukumnya. Setakat 3 je, tak apalah, tambah 5 bagi 5, tambah 2 je pun makruh hukumnya. Sebabnya kita kena ra'i hak belakang ni. Orang belakang ni mungkin ada orang nak cepat, ada kecemasan dan sebagainya. Khair. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ayatin minal Qur'ani lailatan. Diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri salat membaca satu ayat Al-Quran lailatan, sepanjang malam. Nabi baca satu ayat salat sepanjang malam. Satu ayat yang Nabi ulang. Ayat dia, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ayat ni ayat Nabi minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tidak azab sahabat-sahabat dan juga umat yang ada pada waktu itu. In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk. Dan sekiranya engkau mengazab mereka, maka sesungguhnya mereka itu hamba-hamba engkau. Ini baca satu ayat ni. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dan jika engkau mengampuni mereka, sesungguhnya engkau lah zat yang maha mulia lagi maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Nabi baca ni ayat ni ulang-ulang dalam satu rakaat sahaja. Dan ada juga ulama yang mengatakan maksudnya Nabi SAW baca satu ayat ni dalam semua rakaat pun ada juga. Jadi beza, Nabi semayang satu rakaat baca ayat ni ulang sampai sepanjang malam. Ada satu lagi keadaan Nabi solat banyak rakaat, 13 rakaat, 11 rakaat, tapi setiap rakaat tu Nabi baca ayat yang sama. Nak bagi tahunya harus, kalau kita solat sunat kita ulang ayat yang sama. Contohnya kita ni tak hafal banyak, kita hafal surah hak pendek-pendek sahaja. Macam mana nak bagi qiyam kita panjang? Kita ingat surah pendek je. Boleh ulang surah tu 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, tak ada masalah, untuk panjangkan qiyam kita tu. Kalau kita mampu untuk baca lebih lagi, itu lagi baguslah. Bagus. Dalilnya, ni dalilnya. Maksudnya Nabi sendiri pernah buat, Nabi salat banyak rakaat tapi Nabi baca seayat saja. Ataupun Nabi buat satu rakaat salat, Nabi ulang ayat yang sama. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala sallaitu lailatan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam yazal qa'iman hatta hamamtu bi amri sawin qila lahu wa ma hamamta bihi qala hamamtu an aq'uda wa ad'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam.
Diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, katanya, saya telah solat pada suatu malam bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka baginda terus berdiri dalam solat, tak rokok-rokok. Panjangnya qiyam baginda sallallahu alaihi wasallam, sehingga kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, sehingga saya telah berniat dengan sesuatu yang tak baik. Maksudnya panjang ni. Maka beliau ditanya, apa yang kamu niatkan tu? Kata beliau, saya berniat untuk duduk dan tinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya berniat untuk berhenti solat, tak larat nak ikut. Setara sahabat tu. Panjang ni, maksudnya panjang qiyam Nabi ni, sahabat pun tak mampu nak ikut. Maka tak heranlah dalam riwayat sebut Nabi sallallahu alaihi wasallam solat sampai bengkak kaki. Kalau kita solat banyak rakaat tapi pendek, nak bengkak tu rasa tak. Tapi berdiri lama, berdiri lama, ini boleh jadi bengkak. Tambahan lagi dengan faktor umur lagi. Faktor umur. Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah umur dah 50 lah. 50 lebih lah. 10 tahun di Madinah. Maknanya kalau kata 10 tahun umur 53, 54. Nak berdiri lama, masya-Allah. Saya pun tak mampu kalau berdiri lama. Kerahkan kaki. Masya-Allah. Jadi nak kabarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri panjang. Ini antara dalil juga dalam mazhab Syafi'i yang kita kata afdalnya qiyam panjang solat. Maksudnya qiyam yang panjang lebih baik daripada banyak rakaat. Satu orang yang berdiri panjang tapi dia dapat 2 rakaat aja, nak dibanding dengan orang yang dia qiyam dia pendek, dia boleh dapat banyak rakaat. Mana yang afdal dalam mazhab Syafi'i? Yang 2 rakaat panjang ni yang afdal. Dalam mazhab kita lah. Masuk waktu lagi. Pukul berapa masuk? 2 minit lagi. 2 minit lagi. Takut terlajak je. Ada bunyi tak? Ke tak bunyi? Tak bunyi. Azan dah. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita taufik, kekuatan dengan apa yang disampaikan kepada kita hari ini, sama-sama dapat kita jadikan pedoman untuk kita amalkan dalam kehidupan kita, dan kita niat juga untuk disampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain, insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.